untuk hari ini kita akan tengok kepada solution for second order differential equation. Alright. Okay, so refer kepada nota, the general form of linear and second order differential equation with constant coefficient is. Alright, so kalau kamu lihat di sini, dia beri general form. Alright, general form untuk second order differential equation. Kalau dikata general form second order differential equation, that means is ada d square y over dx square. Alright, so itu adalah second order differential equation. Okay, di mana a, b and c are constant. That means is any number. Alright, number positive or number negative. Okay, so this equation can be written in auxiliary equation. Alright, so bila kamu dapat sahaja second order differential equation, kamu kena convertkan dia kepada auxiliary equation. Okay, auxiliary equation tu apa? AM square plus BM plus C equal to 0. Right, that means is M square sama dengan differentiate kali kedua, M differentiate kali pertama, dan Y equal to 1. Alright. Okey, senang cerita kita tengok macam ni. Saya tunjukkan. Okey, sebagai contoh kamu ada second order differential equation. For example, 2d square y over dx square plus 4dy over dx. Okey, saya betulkan sebentar penulisan dia. Okey, over dx, okay, plus 2y equal to 0. Right, make sure general form second order differential equation equal to 0. Kalau equation kamu bukan equal to 0, kamu kena rearrangekan equation tersebut menjadi sama dengan kosong. Okay, so you kena tuliskan dalam bentuk auxiliary equation. Okay, auxiliary equation bentuk dia macam mana? Okay, ya, ini dalam bentuk auxiliary equation. Auxiliary. Okay, auxiliary. Sebentar, saya betulkan spelling dia. Okay, auxiliary. I-A-R-Y. Okay, auxiliary equation. Alright. So, auxiliary equation dia akan jadi 2m square plus 4m plus 2 equal to 0. Alright, that means is. Okay, dalam equation ni kamu kena kenal pastilah. Alright, d square y over dx square sama dengan m square. Okay, dia juga sama dengan y prime. Okay, y prime. Okay, next. Okay, y prime sama dengan first order differentiate kali pertama and m. Tolong off mic siapa yang tak nak bercakap. Okay, and then alright, so y prime sama dengan dy over dx sama dengan m, dan juga yang terakhir adalah y sama dengan y. Okay, y sama dengan 1. So yang terakhir lah. Okay, sebagai contoh yang lain. Alright, contoh yang lain. Yang ni kamu kena betul-betul jangan tersalah convert. Tersalah convert, salah nilai kamu nak kira nanti. Okay, contoh yang lain. Contoh yang lain. Okay, 4d square y over dx square minus 2dy over dx plus 3y equal to 0. Convert kepada auxiliary equation, dia akan jadi 4m square minus 2m plus 3 equal to 0. Okay, kalau nilai dia negatif, sila masukkan negatif ataupun subtraction. Yang ni faham ya kelas? Hello? Faham ya? Okay, kalau faham, kita go through kepada solution dia.
Okey, selepas kamu convertkan general form bagi second order differential equation kepada auxiliary equation, kita akan test soalan tersebut melalui condition dia. Alright, condition dia macam mana? Okey, kamu test soalan tersebut sekiranya nilai dia positif. Okey, nilai dia positif, kita akan kenal pasti dia adalah real and different roots. Dan ini adalah general solution dia. Okey, sekiranya kamu test soalan tersebut, jawapan dia kosong. Alright, jawapan dia kosong. So, natural of roots dia adalah real and equal roots. Dan ini adalah general solution. Okey, untuk general solution ni kamu tak perlu hafal. Formula diberi. Okey, kamu just masukkan nilai sahaja. Yang terakhir, sekiranya nilai jawapan kamu adalah negatif, alright, so kita akan tahu dia adalah complex roots. Dan ini adalah general solution dia. Alright, so kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, first kali kamu lihat soalan dia. Make sure soalan dia sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. Kalau dia bukan sama dengan kosong, kamu kena pastikan. Okey, rearrangekan soalan tersebut sama dengan kosong. Okey, next, step yang pertama. Step yang pertama, kita akan convertkan kepada auxiliary equation. Okey, so kamu kena convertkan kepada auxiliary equation kita. Okey, sebentar saya tengok. Okey, auxiliary equation dia akan jadi macam mana? Okey, so you tengok d square y over dx square, nilai depan ni adalah 1. Okey, so kalau 1 tak perlulah kita nak nyatakan. So, kamu convertkan kepada auxiliary equation, dia akan jadi m square plus 4m plus 3 equal to 0. Okey, convertkan kepada auxiliary equation. Next, kamu keluarkan constant dia. Okey, constant dia apa? A sama dengan 1, B sama dengan 4 dan C sama dengan 3. Okey, next step. Next step, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan test soalan ini mengikut syarat dia. Okey, syarat dia apa? B square minus 4AC. Okey, kamu just masukkan nilai dalam condition dia. Alright, so B square 4 square minus 4A1 and C equal to 3. Okay, so you calculatekan saja. 4 square 16 minus 12. Alright, so result dia is 4. 4 ni adalah positif. Okay, 4 ni adalah positif. That means is besar daripada kosong. Okey, besar daripada kosong. Alright, so kita tengok condition kat sini. Nilai positif, so dia adalah real and different roots. Sila nyatakan natural of root dia. So, nyatakan dia adalah real and different roots. Okey, sila nyatakan real and different roots. So, nanti kalau dalam test, final exam dan sebagainya, sila nyatakan. Okay, real and different roots. Right, kita dah tahu dia kategori real and different root. Second step, kita akan cari roots dia. Okay, salin balik soalan auxiliary equation dia. Okay, so based on this question, kamu lihat dia boleh tak defactorize? Agak-agak boleh tak defactorization? Okey, dia boleh defactorize. Okey, factorization. Okey, sampai step yang ketiga ni, sebenarnya ada 3 solution kamu boleh try. First, kita tengok soalan tu boleh tak defactorize. Kalau boleh defactorize, kamu factorize dahulu. Kalau soalan ni tak boleh defactorize, kamu boleh guna completing the square. Ataupun kamu boleh guna formula. Okay, so it's better kamu guna formula berbanding completing the square. Nanti complicated kamu nak kira.
Alright, so based on this question, boleh factorize. So kita just factorize sahaja. Kamu boleh tekan sahaja calculator untuk dapat roots dia. Okay, so factorization dia adalah m plus 3 and m plus 1 equal to 0. Okay, m plus 3, m plus 1 equal to 0. Alright, so you solvekan this question. Alright, saya ni sebab tak muat tempat, so saya limited penggunaan ruang dia. So make sure kamu buat dekat bawah lah ya. Alright, so m plus 3 equal to 0. So untuk yang first ni kamu declare m1. m1 minus 3. Okay, second roots. Second roots m plus 1 equal to 0. So m2 equal to negative 2. Alright, so kamu dah dapat dua roots dia. Okay, dua roots dia. Alright, kalau kamu lihat dia punya teori kat sini, dia nyatakan real and different roots is m1 not equal to m2. That means is m1 not equal to m2. Maksud dia m1 tak sama jawapan dengan m2. Alright, so betul lah kita punya solution. Alright, general solution kita apa? Formula kita y sama dengan a exponent m1x plus b exponent m2x. Alright, so you just masukkan sahaja nilai dia. Okay, final answer is therefore y equal to a exponent, okay, x plus b exponent x. Alright, so ini adalah final answer dia. Masukkan nilai tu kat mana? You gantikan m1 dengan negatif 3, m2 dengan negatif 2. That's all. Yeah. Oh, sorry. Okay. So, sorry, bukan negatif 2, negatif 1. Alright, terlepas pandang. Okay, terima kasih yang membetulkan saya. Okay. So, maknanya kamu tak tidur lah. Alright, so negatif 1. Okay, so ini adalah final answer untuk real and different roots. Okay, ada soalan kelas? Senang sahaja solution dia. Okay, untuk second order differential equation, kamu dapat soalan, kamu convertkan kepada auxiliary equation. Okay, next step, kamu test soalan tersebut. Tentukan dia jenis apa, real and different root, ataupun real and equal roots, ataupun complex roots. Okay, next step, kamu factorizekan dia. Okay, gunakan method factorization, kamu faktorkan dia dan dapatkan dia punya roots. Dapat sahaja dia punya roots, masukkan sahaja dalam formula dia ataupun dalam general solution. Okey, setakat ni ada soalan kelas? Tak ada Alright, kalau tak ada, kita go through kepada example 2. Okey, example 2 kita lihat, make sure soalan dia equal to 0. Okey, so soalan dia dah memang dalam sama dengan kosong, so kita proceed terus kepada first step. First step, convert kepada auxiliary equation. So dia akan jadi m square plus 4m plus 4 equal to 0. So A equal to 1, B equal to 4 and C equal to 4. Actually topik ni dia menggabungkan basic algebra yang kamu dah belajar semasa semester 1 dan juga complex number. Okey, masa bila kita nak guna complex number, kita tengok contoh yang selepas ini. Alright, so you dah declare A, B and C, kita pergi kepada second step. Okey, second step kita akan test soalan kita dan kita akan lihat roots, kategori roots dia. Okey, macam mana you nak test? Kita akan guna B square minus 4AC. Okey, masukkan nilai B square, B is 4 square minus 4, A 1 and C 4.
Okay, so 16 minus 16. So equal to 0. Alright. So final answernya adalah equal to 0. So dia sama dengan kosong lah. Alright. So kita akan nyatakan dia punya kategori adalah real, and equal roots. Okay. Real and equal roots. Okay. So kamu dah nyatakan. Next step, kita pergi kepada factorization. Okay, you boleh salin ataupun tak salin pun tak apa. Okay, m square plus 4m plus 4. So you factorizekan dia, kita akan dapat m plus 2 and n plus 2. Alright, so kamu akan dapat m1 equal to, saya betulkan solution dia. Okay, m1 plus 2 equal to 0. So di sini adalah m. Okay, so m1 equal to negative 2. Right, next, m plus 2 equal to 0. m2 equal to negative 2. Alright, so terbukti dia akan memberi jawapan yang sama. That means is m1 sama dengan m2 sama dengan m. Alright, so general solution kita adalah y. Okay, y equal to exponent mx. Okay, mx bracket a plus b x. Okay, so kita akan masukkan nilai m. Okay, final answer is therefore y equal to exponent x a plus b. Saya betulkan sekejap. Okay, a plus b x. Alright. Okay, so kat mana kita nak masukkan nilai? Kita gantikan pada m. Yes, pada m iaitu negative 2. Okay, that's all. Simple sahaja solution dia. Okay, kamu just masukkan nilai m sahaja. Sebab apa? Sebab m1 dan m2 memiliki jawapan yang sama. Okay, jawapan yang sama sebab dia adalah real and equal roots. Okay, kelas? Faham, kelas? Faham. Okay, kalau faham, kita go through kepada example yang ketiga. Okay, example yang ketiga. Alright, solve the second order differential equation. Okay, dia beri dan you lihat, first kali you lihat equal to 0. Okay, bila equal to 0, so kita boleh proceed terus soalan ini. Okay, step yang pertama kita akan convert kepada auxiliary equation. So dia akan jadi m square plus 4m plus 9 equal to 0. Alright, so kita akan keluarkan constant dia. A equal to 1, B equal to 4 and C equal to 9. Alright, so kita pergi kepada second solution. Second step. Second step kita akan test soalan tersebut. B square minus 4AC. Okay, masukkan nilai dia. B sama dengan 4 kuasa 2 minus 4. A equal to 1. C equal to 9. So 16 minus 3, 6. So jawapan dia adalah negative 20. Alright, so negative 20 is negative. Okay, maksud dia less than equal to 0. Okay, less than 0. So kategorinya adalah complex roots. Okay, complex roots. Okay, oleh kerana dia complex roots, kita solvekan dia pada step yang ketiga. Okay, step yang ketiga kamu tengok. Okay, step yang ketiga, based on this question, dia boleh tak factorize?
Boleh ke tak boleh? Dia tak boleh di factorize. So complicated kalau kamu nak factorize. Okay. So kita nyatakan di sini cannot factorize. Okay. Cannot factorize. Okay. Cannot factorize. So kita nak buat apa? Kita akan guna formula. Alright. Formula akan diberi dalam final exam. So apa formula dia? Formula dia adalah M minus B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okey, ni formula apa kelas? Quadratic equation. Alright. Masa SEM 1 kamu belajar quadratic. So ini adalah formula quadratic. Okey, so kita masukkan sahaja nilai dia. Okay, B is negative 4 plus minus square root B is 4 square minus 4A, C is 9, okay, over 2A. A is 1. Alright, so you calculate seperti biasa. Negative 4 plus minus square root negative 20 over 2. Alright, so you lihat kat sini, square root negative 20. You tekan calculator, dapat jawapan apa? Mat error. Alright, so kita tak boleh solvekan square root negative 20. So kita akan solvekan dia melalui complex number. So macam mana? Okay, negative 4 per 2, kita separatekan dia. Okay, square root negative 1 square root 20 over 2. Alright, kita pisahkan positive number dan negative number. Okay, square root negative 1 dengan square root 20. Alright, so kita solvekan dia, iaitu dapat negative 2 plus minus. Alright, bila sampai sini kamu ingat balik complex number. Okay, complex number dia nyatakan apa? Alright, dia nyatakan square root negative 1 equal to I. Alright, ni yang kita katakan complex number tadi. Square root negative 1 equal to I. So you gantikan square root negative 1 ni adalah I. Okay, I. Alright, so sampai sini ada dua solution saya nak tunjukkan. Satu solution melalui square root, jawapan akhir kita tinggalkan dalam square root. Satu lagi solution saya akan tunjukkan solution dia dalam bentuk perpuluhan. Okey, so kalau solution dalam square root macam mana? Okey, so kita akan gunakan base square root 4. Okey, square root 4, 4 darab berapa? Dapat 20. 4 darab 5. Okey, per 2. Alright, so kamu boleh solvekan, kamu boleh terminatekan dia. Square root 4, kamu akan dapat 2. Punca kuasa 5 per 2. Alright, so 2 ni kamu boleh simplifykan dia. Okay, crosskan dia. Okay, simplifykan dia. So kamu akan dapat jawapan akhir kita adalah sama dengan negative 2 plus minus, okay, I square root 5. Alright, so dia akan membentuk jawapan complex roots kita. Complex roots jawapan kita adalah alpha. Sekejap saya betulkan. Okey, jawapan akhir kita adalah alpha plus minus I beta. Alright. Okey, ini satu solution. Okey, kamu boleh buat solution dalam bentuk square root. Satu lagi saya nak tunjukkan kepada kamu. Okey, satu lagi solution. Okey, katakanlah kamu tak nak tinggalkan jawapan kamu dalam square root, kamu boleh tinggalkan dalam bentuk perpuluhan. So, macam mana? Negative 2 plus minus square root negative 1 ni stay, sama sahaja, per 2. Okey, dan negative 2 plus minus square root negative 1 dia akan menjadi I. Okey, so you tekan sahaja kalkulator, square root 20 bahagi 2. So, kamu akan dapat jawapan berapa kelas? 2.2.
kenapa pen saya ni? Okey, 2.236. Okey, so saya genapkan 3, 4. Alright. So ni adalah final answer dia. Final answer mestilah membentuk complex roots. That means is alpha plus minus I beta. Alright. So saya akan tunjukkan macam mana penulisan final answer. Okey, oleh kerana kita adalah complex roots, jadi final answer dia adalah Y sama dengan eksponen alpha X, okey, kurungan A cos beta X plus B sin beta X, close bracket. Okey, so saya akan tunjukkan final answer ada dua cara penulisan lah. Okey, therefore Y sama dengan eksponen, so X ke atas ni, so A cos beta X plus B sin. Okey, sin ni terlalu jarak, saya betulkan. Okey, sin, okey, alpha beta X. Alright, so kat mana kita nak tulis jawapan? Okey, kat depan ni nilai alpha. So nilai alpha kita adalah negatif 2. Okey, so beta kita yang pertama saya tunjukkan jawapan sekiranya kamu nak guna square root. So square root 5. Okey, gantikan tempat beta. Okey, beta di sini square root 5. Okey, katakanlah kamu tak nak guna jawapan dalam bentuk square root. Kamu nak guna jawapan dalam bentuk perpuluhan pun boleh. So, dia akan jadi Y eksponen. So, X ke atas ni A cos X plus B sin. Okey, sin X. Okey, so ni adalah final answer. Ada dua lah cara penulisan. Kamu boleh pilih mana-mana sahaja. So, sama sahaja. So, alpha kita sama nilai, negatif 2. So, beta kita adalah 2.24. Okay, just tulis sahaja nilai dia, 2.24. Okay, kelas faham untuk hari ini? Okay, so ini adalah solution. Faham Ini adalah solution untuk complex roots. Okey, complex roots step pertama, kedua sama juga seperti real and equal roots, real and different roots. Cuma step yang ketiga ni, soalan kita ni tak boleh difaktorkan. Bila tak boleh difaktorkan, kita kena guna formula. You just masukkan sahaja dalam formula. Okey, dan you calculate seperti biasa. Okey, cuma berhati-hati semasa kamu solve square root negatif. Okey, square root negatif bila masuk sahaja part di sini, okey, square root negatif, okey, kamu asingkan dia. Alright, square root negatif 20, kamu pisahkan dia menjadi square root negatif 1 dan square root negatif, square root 20. That means is kamu pisahkan nilai positif dan nilai negatif. Alright, so kita akan convertkan square root negatif 1 sama dengan I. Kita merujuk kepada complex number. Dan solve seperti biasa, dapat jawapan alpha dan beta, masukkan sahaja dalam general solution. Okey, kelas faham?